So, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Pamjil Studio. So, setelah 2 minggu kita untuk video sebab ada masalah-masalah kesihatan. Lepas tu raya lagi kan. So, hari ni barulah kita orang dapat buat video. Untuk korang semua yang minta-minta tu, inilah dia Pamjil Studio akan menceritakan kisah-kisah seram. Nah, terima kasih sebab sentiasa ada kita orang menunggu konten terbaru daripada kami. Thank you banyak. So right, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita terus ke cerita kita yang pertama bersama si Batu. Awak, saya tahu awak penat. Saya tahu. Nak makan ke? Nak bercerita? Dah buat tu. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton Pamjil Studio. So hari ni aku ada cerita untuk kita kongsi bersama Cerita aku berkisahkan tentang orang rapat lah, maksudnya member rapat kan. So dia cerita dengan aku masa tu sebab aku korek dia punya cerita-cerita seram lah kan. So Korek-korek. pun tanya dia ada cerita seram tak, dia kata ada. Kisah ni bermula pada malam Jumaat rasanya masa tu. Time tu dia baru nak balik lepak. Bila Biasa. terjadi? Tahun lepas? Tahun ni? Tu tak ingat lah. Tak ingat? Tapi cerita tu dah lama sebenarnya. Masa tu dia balik lepak dengan kita orang semua lah. Dia nak balik. Dulu lah kawasan rumah dia tu belum ada pembangunan perumahan lagi tau. Kawasan nak pergi rumah dia tu banyak hutan, banyak pokok-pokok, gelap lah. Banyaklah rumah. Lampu jalan pun tak ada. Memang sampai sekarang, sampai dah ada pembangunan pun lampu jalan tak ada. Orang kata apa? Lorong paling ada salah. Lorong paling misteri lah. Lorong macam orang kata lorong yang agak-agak misteri lah. Lorong tu paling seram. Sebab memang lorong tu paling jarang ada lampu jalan. Kalau ada lampu jalan pun ujung-ujung baru ada lampu jalan. Dah tengah-tengah tu hutan. Ada lampu. Dia tiang saja, lampu tak ada. tak ada mentol. Tak ada mentol tu. Kerajaan tolong ha. Tolong lah. Okay, masa tu dalam pukul 12 ke 11 ke macam tu lah, lebih kurang. Pandang kau lah. Dia ni dah pandai nak gol. Bukanlah, Lami. Oh, Lami. 43. Nanti sembang. Nanti tunggu. Tiga yang mana? Masukkan aku dalam video. Okay. Tak masuk memang aku bela Pamjil Studio. Tengah rekod ni. Okay. Okay. Panjang pula aku nak kena edit ni. Cerita ni berlaku satu dia nak balik lepak pukul 11 ke 12 macam tu. So dia lalu lorong tu. Rumah dia kat ujung tau. Dekat area pokok-pokok hutan-hutan tu kan. Pokok pisang semua ada lah. Yang dia apa tu kan, biasa kalau macam kampung-kampung kan ada pokok pisang banyak kan. Ada pokok yang menyeramkan lah. Memang pokok menyeramkan lah. Dia jalan kat tengah. Masa tu dah sampai kat tengah lorong dah. Ni apa? Motor. Naik motor. And tu masa tu dah nak sampai tengah-tengah lorong lah. Tiba-tiba dia macam lalai macam mau main macam tu. Biasa lah balik malam-malam macam macam tu. Lepas tu tiba-tiba dia terperasan satu macam ada kelibat tau. Dia perasan dekat pokok pisang tau. Dia terperasan satu kelibat tu. Dia macam tengok betul-betul. Dia berhenti. Tak berhenti. Dia tengok je macam dia tengok betul-betul daripada jauh. Dia nampak macam kelibat je. Lama-lama macam makin dekat dengan pokok tu sebelah. Dia lalu sebelah kan. Makin lama kita tengok pokok tu, rupanya gula-gula. Rupanya gula-gula. Terus pecut balik. Terus laju pecut balik. Jalan pecut balik rumah, terus tak cakap apa, masuk kaki tidur. Esok paginya dia pergi check tengok. Oh tak ada lah benda tu kan. Memang tak ada kan. Dia macam nak saja nak double check kan. Bukan nangka yang di Bukan nangka tau. Tapi betul. Nangka dia pokok pisang. Bukan. Rasanya dalam minggu tu juga pokok pisang tu kena tebas. Sebab mungkin orang lain mungkin orang lain pun perasan juga benda tu. So benda tu macam mengganggu kan. So tebas. Better bimbang lah. Better cukup bimbang lah. Better potong. So lepas tu dah tak ada gangguan tu. So rumah yang lama jugalah. Dia still duduk situ lagi. So ni adalah tips daripada aku lah. Orang kata kalau nampak benda tu jangan pandang mata dia. Kalau kau pandang mata dia, maybe kau dah kena genjutsu. Oi.
Lah kena Sukoyomi. kena Genjutsu Tsukuyomi. Uchiha Madara. Maybe Uchiha Madara punya lah. Terima kasih. So, kita pergi ke next part. Okay, buat efek sendiri. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Saya ingin berkongsi cerita tentang makcik saya punya anak. Sepupu aku kena. Ceritanya bermula pada satu hari lah, hari cuti, maybe dalam Sabtu Ahad kot. Area rumah aku tu ada kenduri. Pagi siang lah, around 11 ke atas kan. Dan masa tu sepupu aku yang kena ni umur dia dalam darjah 2. Maybe 8 tahun kan? Macam tu lah, lebih kurang 7-8 tahun lah. Dekat area perumahan aku ni ada sebuah taman dekat tengah-tengah tau. Macam ada playground lah, budak-budak main kan. Oh, kena dapat bayangkan. Masa dalam pukul 2 ataupun 1 atau 2 macam tu lah. Dan waktu tengah hari kan, tengah hari pun kadang-kadang pun orang cakap benda tu ada kan. Si Berada orang dah start shift lah. ya, Shift tu malamnya. tukar shift lah. Lepas tu si aku punya sepupu ni, budak-budak kan suka main taman permainan kan. Dia bermain lah makcik aku ni, sembang lah dengan Pagi? tengah hari. Oh, tengah hari. Ah, Shift tengah hari lah. si tengah hari. Si sepupu aku ni bermain lah dengan kawan-kawan dia. Masa tu dia apa lagi. Depa pun pulang balik ke rumah. Makcik aku pun tidur. Lepas balik kan penat kan, tengah hari yang panas kan. Petang-petang tidur lah kan. Tidur punya tidur. Tiba makcik aku ni kena kejut dengan aku punya sepupu ni lah, yang kecil. Yang kecil tu, Mangsa tu lah. yang mangsa dia. Macam aku macam, kenapa yang kejut kan. Aku punya sepupu ni cakap dia punya kepala sakit gila. Makcik kau? Sepupu Oh, aku tu yang kecil tu, dia kejut macam aku. Dia ajak pakcik aku, pakcik lain lah, duduk area situ juga. Okay, lepas tu tolong urutkan. Tapi pakcik aku macam tak elok-elok tau. Kan aku cakap dia punya sakit kepala tak kebah-kebah kan. Kepala dia mendongak macam ni. Ui. Mata terbeliak, dongak. Tengah duduk ke? Tengah duduk, kau buat apa pun macam ni je kepala kau. Macam aku macam Habis tu yang dia kejutkan makcik kau tu, kepala ni macam tu lah. tak dah, masa tu okey lagi. Okey lagi. Tapi Masa sakit urut-urut lah. sakit. Lepas tu makin lama Dia kejam. kan mak dia, ni kepala adik tak boleh gerak dah nangis lah. Mak dia macam, Allah, macam mana si pakcik aku ni. Dia call mak aku, ni tolong tengokkan si ni. Dia tak boleh pun. Ni lah memikirkan solusi dia lah, nak ikhtiarkan apa yang patut buat kan. Si mak aku macam ni lah, kita bawa jumpa ustaz lah. Bawa pakcik aku, bawa makcik aku, bawa mak aku, bawa aku. Kau tengok kejadian tu lah. Dekat kampus sebelah. Jumpalah ustaz kampus sebelah tu. Baca-baca. Ustaz pun berubatkan lah si adik saudara aku ni. Ubat Tak timbul-timbul. tak elok-elok. Tak boleh fight. Ustaz pun tak tahu. Memang jin ni power lah. Dah kena lah. Boleh matic ni. Memang dah kena masuk lah benda tu. Kepala dia mesti macam tu. Mesti mendongak kepala dia. Aku macam aduh, aku tengok kan time tu kan. Tak boleh buat lah. Sekejap saya call Tok Guru saya. Tok Guru, help me. Guru ni kan. Lepas tu Tok Guru datang lah. Tok Guru datang, fight lah. Fight, ubatkan baca-baca ni kan, bagi elok. Dia macam cara dia buat. Dan dekat pukul 11 malam macam tu, Hari pukul? masa benda tu jadi, masa dia mendongak tu dalam senja. Maghrib Dah masa maghrib tu dah start, dah cenia. Pukul 11 tu baru settle. Barulah kepala dia boleh macam ni lah, boleh angguk-angguk geling-geling lah. Scary jugalah benda tu. Buang tu. Katanya Tok Guru cakap, dia tanya adik saudara aku, awak main tamu mainan tengah hari tadi? Main. Awak main dengan siapa? Ada seorang budak tu cakap muka dia sebelah cantik. Budak lelaki ke budak perempuan? Tengok lepas tu, sebelah muka dia sopak sebelah. Muka dia sopak sebelah, berdarah kan. Memburu lah. Sebab
Si Tok Guru tu pun nampak juga. Dia nampak benda tu. Gini dia pegang kepala dia. Gini cantik. Lepas tu dia buang lah. Tak tahu dia buang mana. Aku tak ingat. Dah lama kot. Dalam 10 tahun lepas kot. Maksudnya budak tu main bukan dengan orang lah. Bukan dengan orang rupanya. Dalam badan tu roh budak lah. Mungkin Nak cari kawan. nak cari kawan lah. Macam tu. Okay guys, itu je cerita daripada aku. Sorry kalau ada terkurang ke apa. So kita akan sambung ke next story. Katanya cerita ni lagi seram daripada minggu lepas. Kesinambungan. Kesinambungan. Sequel. Yeah. Fast and Furious Part. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Hamka TV. Mesti kau dah kenal. Assalamualaikum. Selamat malam. Cakap tadi, ini adalah kesinambungan daripada cerita aku yang part 2 punya. Siapa belum yang tengok episod yang kedua punya, pergi tengok dulu. Nanti link kita letak kat bawah. Sebab hari tu aku balik raya. Masa balik raya tu, bukan balik raya, sebelum PKP yang sekarang ni, yang ketiga ni, aku balik kampung je. Lepas tu sepupu aku tu tengok video kita tu. Dia tak cakap Yang boleh nampak tu? boleh nampak lah. Lepas tu dia cerita kata, "Oh, Bi, aku nak ada cerita lagi. Yang malam tu jadi malam tu." Jadi masa ya, selepas dia tengok ada budak berlari apa semua kan. Siapa belum tengok, pergi tengok balik yang part tu punya. Kita masuk balik kat video ni. Nanti korang akan tahulah. Tak apa, kau tengok dulu sampai habis, nanti kau tahu balik yang part tu punya. Okey, kesinambungan dia bermula pada malam itu. Macam aku cakap, dia tu masa malam raya. So malam raya tahun ni tak ada jadi apa-apa sebab tak ramai yang balik. Dan tu masa malam tu dia tengah tidur. Dia tidur. Okey, kalau kau nak tahu, kalau kau pernah dengar kata orang tua tu kata jangan tidur, orang kata apa? Oh, tak lengket tinggi. Nanti nampak tiap. Aku kata ada palang tengah-tengah tu kan, jangan tidur dekat situ orang kata. Apa tiang seri rumah? Tiang seri. Jangan seri kau ni. Seri menyembuh. Okey. Topik tu cabut. Bodoh. Topik aku cabut. Kita tidur kat di antara tengah-tengah tu. Dia cerita kat aku lah. Right, lepas yang sepupu aku yang boleh nampak tu. So lepas tu malam tu dalam malam lah, dalam pukul 2, 3 tak silap aku. Pagi Pagilah lepas yang dia nampak budak berlari, lepas tu ada benda kat belakang semua kan. Lepas tu nak tidur. Lepas tu tidur, dia sembang apa yang jadi tu. Lepas tu malam tu dia tidur, malam tu kena. Okay, so dia tidur dengan yang sepupu perempuan belah sini. Lepas tu yang lelaki belah sana lah. So lepas tu abangnya tidur selang beberapa orang je, abang dia. Lepas tu masa dia tengah tidur, ada orang gesek kepala kat dia punya tengkuk. Dia tengah tidur, lepas tu dia rasa macam ada kepala gesek kat dia. Lepas tu dia bangun, dia tengok, dia ingatkan abang dia. Tapi dia tengok abangnya jauh. Fikir macam, oh dia nak main-main aku. Mungkin dia bangun gesek-gesek tu lagi sana balik lah. Tapi kau boleh fikir logik lah. Pukul 2-3 pagi kau apa benda kau nak main gurau-gurau macam tu? Gila ke apa? So lepas tu dia biarkan. Lepas tu dia tidur balik. Dia rasa lagi benda tu gesek-gesek kepala dia. Dia bangun lagi, tak ada apa. Dia tengok abangnya still lagi kat situ. Dia ingatkan abang dia. Kan aku cerita sepupu perempuan seorang lagi tu kan. Dia sakit kepala. Dia sakit kepala dalam malam tu, memang dia sakit kepala gila. Dia suruh yang sepupu aku tu yang boleh nampak tu urut. Tak mungkin lah dia yang pergi gesek-gesek kepala. Kau dah pening kepala lagi kau nak gesek-gesek. Lepas tu kali ketiga. So kali ketiga ni ada orang kata dia pura-pura tidur. Orang tu tidur ayam. So dia rasa lagi benda tu gesek, dia pegang saya kepala orang tu. Pegang kepala benda. Dia macam pap, dia pegang. Tangkap terus lah. Dia tu tangkap. Lepas tu dia tak nampak apa. Dia tarik muka dia, rasa macam yang muka yang bulu tarik tu, betul tak? Dia rasa muka dia. Dia tangkap muka dia, tarik rambut. Muka dia macam ni. Yelah, Dia tarik rambut. Bukan rambut. Rasa? Dia pegang muka je tu, dia tarik. Dia tarik muka. Kepala kat sini lagi. Kulit yang macam tu. Kulit yang jadi boleh regang ni. Dia rasa kulit macam tu. Dia rasa, dia tarik. Dia dah kata itu mesti bukan abang dia punya. Dia lepas. Lepas tu benda dia dah biasa rasa benda-benda macam tu. So dia lepas, dia biar. Dia tak tengok. Tak tengok. Oh, dia tutup mata. Dia rasa je. Aku rasa tak, dia kata dia tak tengok. Dia rasa dia pegang, dia tarik, dia rasa benda tu. Apa benda saya tu? So lepas tu dia tidur balik. Tu dah benda tu dah dah menyesal kot dia. Muka aku dah pegang ya. Tiba-tiba dia rasa air menitik dekat dia punya kaki. Menitik Lepas tu lah. lepas tu dia nak tidur balik. Lepas tu dia rasa air menitik sampai basah dia punya toto tau. Kita kat kampung pakai tidur pakai toto kan. Basah toto tu. Lepas tu dia sedar, bangun, dia kejutkan sepupu aku yang pening kepala tu. Tapi sepupu aku tak bangun lah, yang pening kepala kan. Dia tak nak layan apa semua. Dia bangun, dia check dekat kaki tu, tak ada apa-apa. Tak ada air langsung.
Tapi bila dia tidur tadi rasa Rasa air menitik, lepas tu basah. Pati lepas dia bangun tak ada apa. Lepas dia bangun dia nak kejut perempuan tu, dia tiba datang balik tak ada apa-apa. Tak, dia tidur sebelah. Kejut-kejut tak nak bangun, dia pening kepala. Bangun lah, weh. Lepas tu dia bangun macam tu, dia tak tengok kaki dia lah. Tak ada apa-apa. Tak ada basah apa, tak ada darah ke, tak ada apa. Lepas kejadian tu, dia tidur balik. Lepas tu dah tak ada apa-apa jadi. Aku rasa benda tu dah menyesal kacau dia, aku ingat. Sebab ada jenis yang kuat punya orang. Bukan kuat-kuat apa, dia macam alah kau dah biasa dengan benda tu. So macam inokkan je lah. So itu je perkongsian aku untuk kali ni. Masya. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Sikit lagi nanti 1k subscribers. Tolong sangat. Alright, itu je perkongsian kita orang untuk minggu ni punya video. InsyaAllah minggu depan kita akan ada lagi, insyaAllah. And mungkin akan ada reaction lagi lepas ni. Sebab reaction tu ramai yang kata Nak juga komen-komen yang positif. So standby dan ada kata-kata ucapan. Subscribe Hamka TV. Hamka TV, yes. Sikit lagi nak 30,000 subscribers. 30,000 subscribers. Jumpa lagi. Ya. Siapa anak muda? Hashtag siapa anak muda. Dalam Kita raya masih ni. lagi dalam mood raya. So kita orang nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya ya hari. Alright, kita orang gerak dulu. Assalamualaikum. Kita jumpa Bye. lagi di next video. Asyam. Ciao. Jom, matikan.